Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita, penyertaan Sarawak menerusi Sarawak Energy Berhad ASEB dalam pembangunan projek empangan kuasa hidroelektrik HEP mentarang di Kalimantan Utara, Indonesia merupakan langkah hadapan yang penting bagi sektor tenaga boleh diperbaharui di negeri ini. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, pelaburan SEB dalam projek tersebut merupakan perbelanjaan strategik bagi meningkatkan kedudukan Sarawak sebagai kuasa ekonomi serantau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Projek Empangan HEP mentarang yang disempurnakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada Rabu. Terdahulu, Joko Widodo memberitahu projek itu mencerminkan semangat kerjasama yang kuat antara rakyat Indonesia dan Malaysia sebagai negara jiran di mana kedua-dua pihak mempunyai budaya yang lebih kurang sama. Justru beliau menzahirkan ucapan terima kasih atas sokongan penuh masyarakat setempat yang kebanyakannya terdiri daripada suku Punan dan Lundaih terhadap projek itu dengan ia diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi tempatan. Difahamkan projek itu akan membekalkan kuasa kepada industri tempatan di Kalimantan Utara dan dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang tahun 2030. Premier Sarawak dan rombongannya tiba di Indonesia pada Selasa atas jemputan konsortium pelabur untuk menyaksikan program pecah tanah projek tersebut yang akan membangunkan empangan HEP bernilai USD 2.6 bilion dan menghasilkan tenaga elektrik sebanyak 1,375 megawatt. Turut menemani beliau ialah Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni. Laporan berikutnya, prihatin dengan nasib mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Batu Kawah, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian telah melakukan lawatan ke situ pada Rabu. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan dan melihat situasi penempatan mangsa-mangsa banjir berkenaan. Sementara itu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan pada Rabu memaklumkan jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di 6 buah PPS di 3 daerah di negeri ini mencatatkan penurunan setakat jam 11 pagi Rabu. Jelas kenyataan itu, 3 daerah yang terkesan iaitu Kuching, Bauk dan Siburan kini menempatkan seramai 178 orang mangsa daripada 52 keluarga berbanding laporan pada jam 7 pagi yang mencatatkan seramai 282 mangsa daripada 67 keluarga. Kenyataan berkenaan berkata daerah Kuching menyaksikan sebanyak 3 PPS beroperasi iaitu PPS Surau Nur Hidayah Kampung Batu Kitang Jaya, PPS SJKU Chong Hua Batu Kawah dan PPS Dewan Serbaguna Batu Kitang Jaya yang melibatkan seramai 112 mangsa daripada 35 keluarga. Kenyataan itu mendedahkan PPS Surau Nur Hidayah Kampung Batu Kitang Jaya mencatatkan penurunan 20 mangsa dari 11 keluarga berbanding pada laporan pada jam 7 pagi iaitu 124 mangsa daripada 26 keluarga. Sementara itu, di daerah Bauk pula katanya sebanyak 2 buah PPS beroperasi iaitu PPS Dewan Datuk Seri Muhammad Hamdan, Balai Bomba Bauk dan PPS Balai Raya Kampung Opar yang mana jumlah mangsa terlibat adalah kekal iaitu 29 mangsa daripada 10 keluarga. Tambahnya bagi daerah Siburan pula, sebuah PPS dibuka iaitu PPS Dewan Kampung Mundai juga kekal dengan jumlah mangsanya iaitu 27 orang mangsa daripada 7 buah keluarga. Selanjutnya, pengutamaan kepada pembangunan sosial melalui pendidikan dipercayai akan menyumbang kepada pembangunan setempat dengan lebih pesat. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Roland Sagawiin, lebih banyak institusi diperlukan yang mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak muda bagi membantu dalam memodenkan sektor-sektor utama di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Makmal Utama Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA di Kuching pada Rabu. Datuk Roland Sagah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu GKCDA menambah peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit yang diterima oleh GKCDA tidak mencukupi jika dibahagikan kepada 10 DUN yang terlibat. Oleh itu, beliau berharap agar para adun dan wakil kawasan yang hadir
pada program berkenaan untuk menjadi realistik di samping mengenal pasti kapasiti agensi untuk melaksanakan projek-projek yang dicadangkan. Untuk rekod, makmal utama GKCDA ini telah diadakan bermula 27 Februari dan disertai oleh wakil-wakil dari agensi strategik dan 10 konstituensi DUN iaitu Opar, Tasik Biru, Tanjung Datu, Serembu, Mambung, Tarat, Tebeduk, Kedup, Bukit Semunja dan Balai Ringin. Beralih berita di muka. Dengan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memberi kesejahteraan serta kemudahan kepada rakyat tempatan. Adun Balingian Abdul Yaakob RB berkata, kontraktor yang melaksanakan projek tersebut harus mempunyai integriti dalam spesifikasi projek dan menyiapkan projek dalam tempoh yang dijadualkan. Katanya agensi pelaksana juga perlu tegas dengan spesifikasi yang mereka telah sediakan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pada Selasa. Dalam pada itu, satu simbolik penyerahan bagi dua projek RTP di bawah DUN Balingian telah disempurnakan kepada kontraktor terlibat pada Selasa. Abdul Yaakob memberitahu salah satu projek RTP iaitu membaik pulih pembentong di Rumah Tawi, Jalan Mukah, Selangau akan membolehkan penduduk Rumah Tawi dan Rumah Seli menggunakan jalan tersebut dengan selamat. Selain itu, jelasnya projek kedua iaitu menaik taraf Balai Raya Kampung Sau pula bakal memberi kemudahan kepada penduduk Kampung Sau yang memerlukan tandas di premis tersebut. Sementara itu, prestasi kontraktor amat dititikberatkan dalam pelaksanaan projek RTP di kawasan Dun Telian. Menurut Adun Telian Royston Valentine berkata, beliau tidak mahu kelewatan projek siap dan projek sakit merencatkan perancangan jangka masa panjang pembangunan di kawasan tersebut. Katanya sistem merit sesuai digunakan pakai bagi memantau prestasi kontraktor berkaitan. Selain itu, jelasnya kepatuhan terhadap spesifikasi juga menjadi keutamaan agar projek tersebut akan dapat dimanfaat oleh rakyat dengan sebaiknya. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pada Selasa. Dalam pada itu, satu simbolik penyerahan projek RTP telah dilakukan kepada kontraktor untuk 3 lokasi di bawah DUN Telian. Antara 3 projek RTP tersebut adalah naik taraf kawasan perkuburan Kampung Telian Ulu, naik taraf kawasan perkuburan Kampung Telian Tengah dan baik pulih Dewan Serbaguna Kampung Penat Daerah Dalat. Manakala Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Hee Chang Kip mengetuai penjurian bagi pertandingan mencipta logo sempena 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching pada Rabu. Pertandingan mencipta logo itu telah berlangsung bermula pada 2 Februari lepas hingga 19 Februari 2023. Ia diadakan dengan tujuan memberi peluang untuk menonjolkan kreativiti dan mencungkil bakat rakyat Sarawak. Jelas beliau, logo yang dipilih akan digunakan sebagai identiti rasmi 60 tahun kemerdekaan Sarawak yang akan dilancarkan pada 21 Mac 2023. Seramai 297 orang telah menyertai pertandingan ini dengan jumlah 365 logo telah dihantar. Pertunjukan mencipta logo berkenaan menampilkan persaingan hebat walaupun pertandingan berlangsung selama 2 minggu. Namun begitu, urus setia telah menyenarai pendek dengan memilih 49 logo terbaik. Untuk rekod, johan pertandingan akan menerima hadiah utama bernilai RM5,000 dalam bentuk wang tunai dan sijil penyertaan. Tempat kedua pula akan menerima wang tunai sebanyak RM4,000 dan sijil penyertaan, manakala tempat ketiga akan menerima wang tunai sebanyak RM3,000 serta sijil penyertaan. Manakala 5 pemenang akan menerima hadiah sagu hati, wang tunai bernilai RM1,000 dan sijil penyertaan setiap seorang. Hadir sama dalam sesi penjurian adalah Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samuel Simon, Timbalan Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak, Hamdan Syarbini, Wakil Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak, Syazwan Abdul Rahman, Pensyarah Teknologi Seni Reka Unimas, Natasha Rusdi Wong dan Ketua Pusat Pengajian Seni Lukis, Seni Reka, Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM, Asmah Alia. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.